Okey, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan pergi kepada bab yang ke-7 iaitu bab koordinasi badan. Okey, jadi apa yang kamu akan belajar mengenai koordinasi badan ni? Yang pertama, kamu akan belajar mengenai sistem endokrin manusia. Okey, sistem endokrin manusia. Yang kedua, kamu akan belajar mengenai gangguan kepada koordinasi badan. Dan yang ketiga adalah minda yang sihat. Jadi apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin, fungsinya adalah untuk merembeskan hormon yang menyebabkan peningkatan. Yang pertama, peningkatan apa? Jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukos darah dan juga kadar metabolisme. Jadi apa yang berlaku apabila denyutan jantung kita bertambah? Jadi kesan yang pertama adalah jantung akan mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukos kepada otot. Dan otot apabila dia dapat glukos, bila dia dapat glukosa yang lebih banyak, ni glukosa ke otot. Apabila dia dapat glukos yang banyak, otot ni akan lebih bertenaga. Jadi apabila dia lebih dapat banyak tenaga, lebih banyak glikogen simpanan yang ditukarkan kepada glukosa. Jadi sebab itulah dia boleh berlari dengan laju. Ini contoh fungsi sistem endokrin. Apabila kamu ternampak seekor ular, jadi sistem endokrin kamu ni terus memberi signal kepada otak kamu dan otak kamu terus menghantar hormon kepada dalam badan kamu. So, sebab tu bila kamu nampak ular, kamu terkejut, jantung kamu tiba-tiba berdegup dengan cepat sebab kamu punya sistem endokrin telah memberikan hormon. Dia telah membebaskan hormon. Jadi hormon tu yang akan buatkan kamu terkejut. Jadi kamu nervous. Alright. Jadi untuk kita akan belajar juga cara koordinasi hormon bertindak. Yang pertama, kamu ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ni merupakan sejenis kelenjar tanpa ductus. Dan apa itu kelenjar tanpa ductus? Kelenjar tanpa ductus ni dia boleh mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Jadi kelenjar endokrin ni dia akan menghasilkan ni dia punya fungsi Ini dia punya fungsi. Dia akan menghasilkan hormon. Jadi hormon ni dia adalah hormon tu apa? Ni dia punya maksud hormon definisi hormon. Dan hormon ni dia mempunyai organ sasaran. Ni target dia. Target dia adalah organ sasaran yang mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon-hormon tertentu. Contohnya organ sasaran dia adalah kita ada jantung, kita ada paru-paru. Sebab tu bila kamu terkejut, kamu punya jantung akan berdegup dengan laju, paru-paru kamu juga akan berkembang kempis. Dia akan mengepam dengan lebih laju. Jadi ini definisi dia. Definisi dan fungsi dia. Definisi dan fungsi hormon. Seterusnya kita akan tengok pula kelenjar pituitary. Yang tadi kamu belajar mengenai kelenjar endokrin. Jadi seterusnya kamu akan belajar mengenai kelenjar pituitary. Jadi kelenjar pituitary apa function dia? Kelenjar pituitary ni dia kedudukan dia pertama sekali ni kedudukan dia berada di cerebrum. Dikenali sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon untuk mengawal kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ni juga dikawal oleh kelenjar pituitary. Kedudukannya di sini kelenjar pituitary. Seterusnya kita tengok ovari. Ovari juga menghasilkan hormon di mana dia terletak di dalam ruang pelvis. Ini hanya ada pada wanita sahaja Alright.
seterusnya kita ada banyak lagi kelenjar. Yang pertama kita ada kelenjar thyroid. Okey, kelenjar thyroid ni berada di bahagian trachea, iaitu bahagian tekak. Okey, apa function thyroid ni? Thyroid ni function dia adalah untuk membantu kamu punya pembesaran. Okey, seterusnya kita ada kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal ni terletak di bahagian atas ginjal. Ginjal ni kamu punya buah pinggang buah pinggang. Okey. Alright. Jadi seterusnya kamu ada pankreas. Okey, di mana pankreas ni terletak di bahagian belakang perut. Ini merupakan kelenjar yang ada dalam badan kamu, di mana setiap organ ni, kelenjar ni, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang tertentu. Dan yang seterusnya adalah testis. Okey. Testis ni ada pada bahagian organ pembiakan lelaki. Dia juga akan menghasilkan hormon-hormon yang tertentu. Okey. Jadi kita tengok apa fungsi kelenjar-kelenjar tersebut. Okey, yang pertama kita ada kelenjar pituitari. Okey, kelenjar pituitari ni dia akan menghasilkan hormon anti-diuresis. Okey, anti-diuresis. Okey, di mana kita panggil dia hormon ADH dan juga hormon GH. Okey. Jadi hormon ADH ni tujuan dia adalah untuk mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, seterusnya untuk hormon pertumbuhan, dia untuk mengawal pertumbuhan. Okey, seterusnya kamu ada kelenjar thyroid tadi yang berada di bahagian tekak tu. Okey, yang ini berada di bahagian mana? Di bahagian otak, kepala ataupun otak. Okey, yang ini berada di bahagian tekak. Okey, ini berada di bahagian tekak. Jadi apa tujuan kelenjar thyroid ni? Untuk mengawal metabolisme badan dan juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal mental dalam kanak-kanak. Okey, seterusnya kita ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang berada dekat ginjal tadi tu ya. Dia berada di ginjal. Okey, cikgu tulis semula. Ginjal. Okey, jadi tujuan dia adalah untuk menghasilkan adrenalin. Jadi adrenalin ni tujuan dia adalah untuk meningkatkan kadar metabolisme, degupan jantung, glukos dan juga membesarkan saiz anak mata. Jadi apabila kita terkejut, automatiknya kita punya kelenjar adrenal ni dia akan menghasilkan adrenalin. Dia akan menyebabkan kita berasa lebih nervous. Okey. Seterusnya kita ada pankreas. Pankreas dia akan menghasilkan hormon insulin, di mana dia adalah untuk mengawal glukos di dalam darah. Okey, dia akan menukarkan glukos kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Maksudnya inilah yang bertanggungjawab untuk menukarkan sebarang glukos ataupun makanan yang ekstra kepada lemak, dan dia juga menukarkan balik lemak kepada makanan. Okey, seterusnya kita ada ovari. Ovari ni dekat bahagian perempuan. Ovari ni di bahagian perempuan, peranakan perempuan. Okey, jadi dia menghasilkan estrogen dengan progesteron. Jadi estrogen ni dia adalah untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Seterusnya untuk menghasilkan ovum dan juga menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Okey. Dan juga untuk progesteron, dia adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus dan penempelan embrio. Jadi kedua-dua hormon ni, estrogen dengan progesteron ni, dia penting untuk kamu sistem pembiakan wanita lah, okey, perempuan. Seterusnya kita ada testis. Testis ni untuk lelaki di mana dia ada testosteron. Jadi testosteron ni dia adalah untuk mengawal ciri-ciri kelakian. Ciri-ciri kelakian lah cikgu panggil dia, sebab ciri-ciri skandal lelaki ni seperti suara yang garau, pertumbuhan misai ataupun ada janggut. Okey. Seterusnya untuk penghasilan sperma, juga untuk pembiakan. Okey. Jadi kita nak belajar mengenai ketidakseimbangan hormon kepada badan. Apa yang berlaku jika hormon-hormon yang kita dah belajar tadi tu berlaku tidak seimbang? Sepatutnya kita perlu seimbang lah. Kalau tak seimbang, banyak masalah kesihatan yang boleh berlaku. Jadi apa itu hormon? Cikgu ulang balik. Hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan penting dalam badan kita.
Okey, di mana hormon ni dia akan merangsang pertumbuhan badan kita. Jadi kelebihan atau kekurangan hormon oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Jadi kelenjar endokrin ni kita dah belajar tadi tu lah. Pankreas, kita ada testis, ovari, itu adalah semua kelenjar endokrin. Jadi ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan penyakit. Dan ketidakseimbangan hormon ni boleh terhasil daripada gaya hidup dan juga permakanan yang tidak sihat ataupun terdedah kepada sinaran berbahaya. Ini jaranglah berlaku. Kebanyakannya di Malaysia, dia punya kelenjar endokrin dia rosak adalah disebabkan oleh tidak jaga pemakanan ataupun tidak jaga kesihatan. Okey, jadi kita tengok contoh ni contohlah hormon tiroksina ni. Jadi hormon tiroksina ni dia akan menyebabkan kadar mata semar rendah apabila kurang. Tidak tahan sejuk, dia jadi bantut, dia jadi rendah. Okey, ataupun senang kena gout lah. Okey, ataupun jika dia terlebih tiroksina ni, dia mata bersemar terlalu tinggi, dia sentiasa berpeluh, sukar tidur, kuat makan, jadi kurus. Okey, jadi banyaklah kesan-kesan dia apabila hormon ni tidak seimbang. Kita mesti hormon ni berada dalam keadaan seimbang, tak boleh lebih dan juga tak boleh kurang. Okey, jadi ketidakseimbangan hormon yang kedua, kita tengok hormon progesteron. Okey, hormon progesteron ni adalah untuk wanita. Okey, wanita ada dua hormon yang dia perlukan, penting. Yang pertama progesteron dan yang kedua estrogen. Okey, yang ini adalah untuk wanita. Apabila kekurangan hormon progesteron, dia akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit dan juga boleh menyebabkan keguguran kandungan. Okey, sama juga dengan kekurangan hormon estrogen. Jadi dia akan menyebabkan perkembangan ciri-ciri sekunder perempuan terjejas. Perkembangan ciri-ciri sekunder perempuan terjejas ni dia akan menyebabkan perempuan itu lebih menjadi lelaki. Okey. Okey, jadi hormon estrogen ni, dia juga ada pada lelaki, tetapi dia tak banyak. Okey, hormon estrogen ada pada lelaki tapi tak banyak. Apa yang berlaku jika hormon estrogen ni berlebihan kepada lelaki? Okey, kalau lebih pada lelaki, apa yang berlaku? Lelaki tu akan nampak sifat-sifat keperempuanan. Maksudnya dia akan ada payudara, dia akan nampak macam perempuan, fizikal badan dia macam perempuan. Dia lebih orang panggil macam kunsa lah. Maksudnya dia ada dua-dua ciri, dia ada ciri-ciri perempuan. Dia lelaki tapi badan dia ada ciri-ciri fizikal perempuan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada hormon testosteron. Ni untuk lelaki. Okey, jadi hormon testosteron ni dia akan menyebabkan yang pertama lambat akhir balik dan juga boleh menyebabkan bilangan sperma yang rendah. Okey, seterusnya kalau hormon testosteron berlebihan, dia akan menyebabkan sifat kelakian pada wanita. Jikalau lebih pada wanita. Okey, kalau wanita yang ada hormon testosteron ni, dia akan menyebabkan wanita itu jadi macam lelaki. Jadi gambar dekat bawah ni, ni gambar adalah atlet Olimpik baru-baru ni. Okey, atlet ni dia dibatalkan penyertaan dia. Kenapa? Sebab dia ni adalah wanita. Okey, apa yang berlaku adalah dia telah mengambil suntikan testosteron. Okey, suntikan testosteron. Okey, testosteron untuk menambahkan fizikal dia. Sebab tu bila tengok fizikal badan dia, dia dah jadi lebih kepada lelaki sebab dia mengambil testosteron supaya badan dia untuk jadi lebih kuat dan muscle dia lebih banyak. Sama juga macam wanita-wanita kalau lelaki kalau dia ada estrogen yang berlebihan, dia akan menyebabkan dia akan menjadi lebih kewanitaan. Ini biasanya kalau kita panggil transgender lah. Kalau transgender, dia akan mengambil suntikan estrogen.
Daripada lelaki nak jadi perempuan, dia ambil suntikan estrogen. Nanti badan dia lama-lama akan bertukar menjadi perempuan. Okey, kalau perempuan terutamanya dalam bidang sukan macam atlet ni, dia mengambil testosteron supaya badan dia menjadi lebih lelaki, sebab lelaki lebih atletik daripada perempuan. Okey, seterusnya kita ada hormon pertumbuhan. Okey, hormon pertumbuhan, alamak, cikgu tak tulis kat sini Hormon pertumbuhan adalah daripada pituitary. Okey, ni GH, hormon daripada kelenjar pituitary. Okey, daripada pituitary. Okey, jadi apa yang hormon pertumbuhan ni buat? Hormon pertumbuhan ni buat apabila dia berkurang, dia akan menjadi kerdil, dan apabila dia berlebihan, dia akan menjadi terlebih tinggi. Ini contoh ini adalah lelaki yang tertinggi, dia bergambar dengan lelaki terendah. Okey, ya, ini disebabkan lebih hormon. Okey, jadi dia terlampau tinggi. Yang ini dia kurang hormon. Alright. Itu dia punya ketersedak. Jika hormon kita tak seimbang, akan menyebabkan berlakunya masalah-masalah macam ni lah Okey, seterusnya kekurangan hormon antidurase ataupun ADH. Dia akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula di ductus pengumpul di ginjal. Dia akan menyebabkan urin berlebihan. Sentiasa nak terkencing je, asyik nak terkencing je. Dan jadi sentiasa rasa dahaga, dan ini adalah terutamanya dia adalah pesakit diabetes. Biasanya orang yang kekurangan hormon ADH ni, dia ada sakit diabetes. Okey, jadi kalau antidurase yang berlebihan, dia akan menyebabkan sakit kepala dan juga pening. Alright. Okey, seterusnya hormon insulin. Jadi insulin ni dia berkurang disebabkan kita ada penyakit diabetes. Okey, jadi apabila insulin kurang, dia akan menyebabkan glukos tidak dapat ditukar menjadi glikogen. Jadi aras glukosa dalam darah meningkat. Maksudnya kamu makan tapi kamu tak dapat tenaga, sebab kamu punya insulin tak dapat dihasilkan. Insulin tu dia akan menukarkan makanan kepada tenaga. Insulin dia akan tukarkan makanan kepada tenaga. Okey, kalau tak ada insulin, kamu akan tak ada tenaga. Alright. Jadi ini adalah contoh pesakit diabetes. Tengok kaki dia. Ni adalah diabetes. Okey, diabetes, tengok kaki dia berkudis. Disebabkan oleh banyaknya glukos dalam darah. Jadi kalau apa berlaku jika insulin berlebihan? Kalau insulin berlebihan pula, yang pertama alas glukosa jadi rendah, jadi hypoglycemia, dan juga kamu akan jadi selalu dahaga. Jadi selalu dahaga tu adalah tanda-tanda kamu punya hormon insulin berlebihan. Okey, seterusnya gangguan kepada koordinasi badan. Okey, koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey, salah satu faktornya adalah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Okey, koordinasi badan kamu yang dikontrol, yang dikawal oleh hormon ni boleh terganggu apabila kamu mengambil dadah secara luar kawalan. Okey, contohlah Yang pertama, kita ada 4 jenis dadah. Okey, yang pertama kita ada inhalan. Inhalan ni adalah bahan kimia yang boleh disedut melalui pernafasan. Dia boleh menyebabkan halusinasi, merosakkan otak dan paru-paru. Contohnya adalah pelarut dan bahan gas. Ini famousnya lebih kepada contoh macam apa orang kata, orang hidugam. Alright, hidugam, and then apa lagi tu yang dia hidu tu,
apa nama drugs tu, cikgu tak ingat lah, nanti cikgu bagi tahu kalau cikgu ingat semula. Okey, dan dia ada dadah yang kedua. Yang pertama jenis inhalan, yang kedua halusinogen, dia boleh menyebabkan laluan impas dalam otak, mengubah laluan impas dalam otak. Ini akan menyebabkan khayal, boleh menyejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara yang tidak wujud. Contohnya adalah ketamin dan juga LSD. Ini adalah jenis-jenis dadah yang di mana orang ambil untuk berkhayal. Okey, yang ketiga kita ada penenang. Okey, tujuan dia untuk melambat pergerakan impas dalam badan. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Okey, kesan juga bergantung pada dos yang diambilkan. Contohnya barbiturat dan juga alkohol. Alkohol ni kan, kalau kamu siapa yang minum alkohol, non-muslim yang minum alkohol, kalau minum alkohol kamu rasa lebih tenang, rasa happy. Tapi alkohol ni dia boleh menyebabkan kerosakan kepada kamu punya hati. Kamu punya hati. Jadi alkohol tidak boleh diambil dengan kuantiti yang banyak. Alright. Seterusnya kita ada dadah yang ketiga, kita panggil perangsang. Dia untuk mempercepatkan pergerakan impas dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Okey, kesan juga bergantung pada dos. Kalau dia ambil banyaklah. Jadi contohnya kita ada amfetamina dan juga methamphetamine. Okey, ini adalah 4 jenis dadah yang boleh mengganggu koordinasi badan. Kalau diambil dengan dos yang disarankan oleh doktor, dia boleh membantu kita. Tapi kalau kita ambil secara berlebihan, dia akan jadi racun kepada badan kita. Jadi dadah ni, yang pertama sekali, dia akan memberi kesan kepada sistem saraf. Jadi apa kesan dia? Kesan dia ada dua sahaja, sama ada dia merangsang ataupun dia melambatkan. Okey, jadi kalau dia merangsang degupan jantung, merangsang kadar pernafasan, merangsang tekanan darah, orang tu akan jadi lebih bertenaga. Okey, dia akan jadi aktif, perasaan tidak menentu dan ganas. Sebab tu kadang-kadang kamu pernah tengok kes orang yang hisap dadah, dia mengamuk sampaikan dia boleh bunuh mak ayah dia sendiri. Boleh bunuh ahli keluarga dia sendiri. Okey, ada juga dadah yang fungsi dia untuk melambatkan degupan jantung, mengurangkan kadar pernafasan dan juga mengurangkan tekanan darah. Jadi orang yang ambil dadah jenis macam ini, dia tak agresif, tapi sebaliknya dia berkhayal, dia akan terbaring, dia tak boleh buat apa-apa pun, dia hanya seronok dalam dunia dia saja. Okey, jadi ini akan menyebabkan dia akan menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Sebab tu siapa-siapa yang ambil ambil dadah, biasanya dia akan berada dalam dunia dia sendiri. Okey, seterusnya kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan mental dan fizikal. Jadi kita tengok kepada kesihatan fizikal dulu. Kita ada 4 penyakit yang famous. Yang pertama, sirosis hati. Sirosis hati ni adalah hati dia rosak. Apabila hati rosak, dia akan menyebabkan badan kamu ni dia tak boleh berfungsi dengan elok. Okey, hati ni, apa tujuan hati? Hati ni tujuan dia adalah untuk menghasilkan insulin. Okey, dia menghasilkan insulin. Jadi apabila insulin tiada, dia akan menyebabkan badan kamu jadi kekurangan tenaga, jadi diabetes. Okey, jadi ini berlaku disebabkan oleh minuman beralkohol jika punca dia adalah disebabkan oleh minum beralkohol yang berterusan dan juga penyalahgunaan dadah. Seterusnya kita ada ulcer perut. Okey, ini ulcer perut ni disebabkan oleh pengambilan minuman alkohol yang banyak. Okey. Jangan nak minum, bagi non-muslim, siapa yang nak minum alkohol silakan, tapi jangan minum dalam kuantiti yang banyak. Kalau tidak, kamu akan menyesal di kemudian hari. Penyakit seterusnya adalah ini adalah penyakit mental. Yang atas ni penyakit fizikal. Dia akan menyebabkan pelakuan ganas dan juga halusinasi. Pelakuan ganas ni alkohol boleh juga. Alkohol kalau ambil secara banyak, dia akan jadi lebih agresif, sama juga macam dadah. Halusinasi, dadah seperti ganja boleh mengganggu fungsi otak. Okey, jadi kamu tahulah kalau orang yang mengalami halusinasi ni, dia biasanya
akan jadi kadang-kadang takut, jadi happy. Dia sendiri dalam dunia dia sendiri saja. Kadang kita tak boleh nak predict apa tindakan dia. Sebab dia dah tak waras. Okey, jadi apa ciri-ciri minda yang sihat? Sekarang ni bab yang 7.3, apa ciri-ciri yang minda yang sihat? Yang pertama, boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Yang kedua, boleh mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Yang ketiga, boleh ingat perkara yang silam. Yang keempat, sanggup menerima cabaran. Yang kelima, boleh membezakan antara betul dan salah. Yang keenam, bertanggungjawab. Yang ketujuh, boleh hidup dengan tenteram dan ada pandangan yang positif sebab minda dia dah sihat. Yang ke-8, bebas dari prasangka, bersikap terbuka dan tidak emosional dan mampu menakul. Okey, ini adalah ciri-ciri minda yang sihat. Okey, apa faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan minda? Yang pertama sekali adalah pengambilan alkohol secara berlebihan. Sebab itulah orang yang ambil alkohol, dia punya reaksi badan dia lebih lambat. Sebab tu orang yang ambil alkohol kebanyakannya terlibat dengan kemalangan. Okey. Sebabnya reaksi badan dia lambat sebab dia tak boleh nak drive dengan sempurna. Okey, seterusnya ketidakseimbangan hormon semasa haid ataupun sindrom prahaid ataupun selepas putus haid. Ini biasanya perempuan lah, sebab tu perempuan semasa period dia akan lebih marah sebab kesihatan minda dia dah berkurang. Okey. Seterusnya tekanan mental. Tekanan mental ni mungkin disebabkan oleh bebanan kerja, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor keluarga. Jadi jika jadi bagi siapa-siapa yang ada masalah tekanan mental, yang kamu rasa sangat depressed dengan diri kamu, kamu rasa kecewa dengan diri kamu, cepat-cepat hubungi kamu punya kaunselor. Kaunselor dekat sekolah kita ada banyak kaunselor. Okey, ataupun kamu boleh bagi tahu cikgu akan refer kamu kepada kaunselor. Okey, untuk dapatkan khidmat sihat. Seterusnya, kesihatan mental juga boleh disebabkan boleh berkurang disebabkan oleh penuaan. Okey. Seterusnya juga kesihatan mental boleh berkurang disebabkan oleh penyalahgunaan dadah, dan seterusnya kesihatan mental boleh berkurang disebabkan oleh kecederaan pada bahagian otak. Tak kisahlah sama ada disebabkan oleh tumor, kemalangan, patogen ataupun mikroorganisma. Okey. Jadi minda yang sihat, jika kamu mempunyai minda yang sihat, kamu mesti boleh tahu kamu punya tanggungjawab terhadap keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Contoh tanggungjawab terhadap keluarga adalah dapat membina keluarga yang bahagia, kamu tak marah-marah terhadap family kamu, membuat keputusan yang bijak, menjadi teladan dalam ahli keluarga. Contoh minda yang sihat di tempat kerja, kamu dapat menjalinkan hubungan yang baik antara pekerja majikan, hubungan yang baik antara rakan sekerja, menghasilkan kerja berkualiti dan juga berdisiplin. Okey, untuk negara dapat berfikir dengan positif, dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan juga moral, dapat mengamalkan cara hidup yang sihat dan juga dapat menjana ekonomi negara. Okey. Seterusnya, dari segi masyarakat pula, apa tanggungjawab kamu terhadap masyarakat? Dapat menangani kritikan dengan baik. Ini penting. Contoh kalau cikgu marah kamu tak siap kerja, cikgu nak kamu dapat terima kritikan cikgu tu dengan baik. Tak adalah kamu merajuk terus tak buat kerja tu. Okey. Kamu mesti, untuk ada minda yang sihat, mestilah kamu berani untuk menerima cabaran. Okey, boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran dan juga membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Okey, jadi apa yang kamu dah belajar dalam bab ni, rumusan dia adalah yang pertama, kamu dah belajar mengenai sistem endokrin manusia. Jadi sistem endokrin manusia ni, kamu dah belajar mengenai kelenjar-kelenjar endokrin. Seperti pankreas, kamu ada testis, kamu ada ovari, kamu ada apa lagi? Thyroid, kelenjar thyroid. Itu adalah semua dalam kategori kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ni dia akan menghasilkan hormon, di mana hormon ni dia akan merangsang organ-organ tertentu dalam badan kamu. Okey, jadi kamu juga dah belajar
kesan ketidakseimbangan hormon, sama ada berlebihan hormon ataupun berkurang hormon. Okey, ini contoh jika berlebih atau berkurangan hormon, kita boleh kena diabetes. Diabetes ada dua, satu diabetes yang lebih insulin, satu diabetes yang kurang insulin. Jadi kita ada akromegali, kadar mata semar yang rendah. Okey, seterusnya, apa yang boleh menyebabkan gangguan terhadap koordinasi badan kita? Okey, gangguan kepada sistem endokrin ni. Okey, jadi gangguan sistem endokrin manusia ni boleh datang daripada yang pertama, penyalahgunaan dadah. Yang kedua, penyalahgunaan alkohol. Maknanya pengambilan alkohol yang berlebihan. Okey, tak ada orang yang ambil alkohol secara berlebihan dia normal. Biasanya dia adalah orang yang agresif, selalu marah-marah dan tak produktif lah. Okey, ni ada 3 gangguan dadah, ada 2 sebab utama lah. Yang pertama, dadah dan juga alkohol. Okey, dan juga minda yang sihat. Jadi kamu dah tahulah apa faktor yang mempengaruhi minda. Yang ada 2 faktor yang ada faktor yang kamu tak boleh kontrol. Contohnya seperti period, perempuan datang haid, perempuan period, dia tak boleh kontrol. Macam mana dia nak kontrol? Sebab datang haid tu adalah secara natural. Contohnya jika dia tua, penuaan. Apabila kamu semakin tua, minda kamu juga akan menjadi semakin kurang sihat. Itu adalah benda yang kita tak boleh kawal. Benda-benda yang kita boleh kawal adalah benda yang kita consume, benda yang kita ambil. Contohnya alkohol, dadah ataupun penjagaan kesihatan badan kita. Selalu perlu kamu perlu selalu exercise, kurangkan makanan yang manis. Itu dapat membantu untuk menghasilkan minda yang sihat. Alright, itu saja untuk bab ini. Cikgu harap kamu dapat baca. Bab ini dia lebih banyak kepada hafalan. Kamu dapat baca nota yang cikgu share, dapat tonton video ni. Okey, kalau apa-apa tak faham boleh tanya cikgu semula. Alright, itu sahaja.